Assalamualaikum, salam sejahtera, salam UMT Cita Warisan. #stay at home tau. Hari ni kita nak bincang satu topik yang berkaitan dengan pembedahan plastik. Boleh ke sebenarnya kalau kita nak buat proses facelift yang orang sekarang panggil thread lift, which is dia nak runcingkan dagu bagi jadi V-shape macam tu, dan rawatan pembuangan sumbing bibir, adakah ia termasuk dalam pembedahan plastik? Hari ni kita bukan nak fokuskan boleh ke tak boleh buat benda tu, tetapi hari ni kita nak bincang berkaitan bagaimana penerimaan masyarakat terhadap orang yang buat pembedahan plastik. Tapi sebelum kita nak bincang semua benda tu, kita kenalah tahu sedikit sebanyak berkaitan pembedahan plastik. Okey, sekarang kita nak tahu pula apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan pembedahan plastik ni. Sebenarnya pembedahan plastik ni kita boleh mendefinisikannya sebagai satu pembedahan ataupun kita panggil sebagai satu prosedur yang mana ia bertujuan untuk membaiki atau memulihkan bahagian badan, terutamanya paras rupa dengan membuat pembedahan tisu. Sama ada bertujuan untuk rawatan bagi kecederaan atau memulihkan kecacatan, dan boleh juga supaya kelihatan lebih cantik dan menarik. Dalam pembedahan plastik, kita boleh bahagikannya kepada dua jenis. Yang pertama, pembedahan plastik yang bertujuan bagi kesihatan, dan yang kedua, pembedahan plastik yang bertujuan bagi kecantikan. Sebagai contoh, bagi kesihatan, kita sering tengok di Malaysia ini adalah seperti membaiki bibir yang sumbing. Manakala, bagi kecantikan pula yang sedang in trend dekat Malaysia ni adalah seperti rawatan facelift ataupun kita panggil sebagai thread lift. Sumbing bibir ialah rekahan pada bibir atas dan sumbing lelangit ialah rekahan pada garis tengah lelangit. Sumbing bibir dan sumbing lelangit boleh terjadi berasingan ataupun kedua-duanya sekali. Kecacatan boleh terjadi disebabkan oleh suatu rekahan pada garis tengah lelangit akibat daripada kegagalan kedua-dua sisi bercantum semasa perkembangan janin pada usia 3 bulan dalam kandungan. Namun, kecacatan itu boleh diperbaiki dengan melakukan pembedahan. Pembedahan ini bukan saja akan mengubah wajah pesakit-pesakit, insya-Allah ia sebenarnya akan mengubah masa hadapan pesakit-pesakit itu. Beberapa tahun yang lalu, kita dapat melihat beberapa akhbar tempatan ada menyiarkan tentang seorang bayi perempuan yang mengalami masalah bibir sumbing. Bayi tersebut, Nur Hidayah Fatihah Muhammad Sejawi yang berusia 6 bulan, telah mengalami masalah bibir sumbing dan lelangit sejak lahir. Adik Nur Hidayah telah menjalani pembedahan di Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM pada 16 Mei 2016. Hal ini adalah kerana adik Nur Hidayah mempunyai masalah untuk menyusu. Rawatan Bibi Hidayah ni akan berlanjutan sampai beliau berumur 17-18 tahun. Sebab proses-proses yang rawatan yang perlu dilakukan adalah menurut status perkembangan baby. Contohnya selepas langit-langit ditutup pada sekitar umur setahun nanti, insyaAllah. Antara faktor kenapa pesakit sumbing disarankan untuk melakukan plastik surgery ni adalah first, masalah untuk bertutur dan masalah untuk makan. Bila kita tengok balik definisi dia, di mana ia menyukarkan pesakit untuk makan dan bertutur dengan baik. And then second, penerimaan orang sekeliling terhadap pesakit tersebut. Contoh, kalau pesakit tu adalah di kalangan kanak-kanak, mungkin dia akan diejek oleh kawan-kawan mereka. Kalau pesakit tu adalah remaja, mungkin dia akan disisihkan oleh kawan-kawan mereka. Kalau pesakit tu adalah dewasa, mungkin dia akan disisihkan di tempat kerja. Jadi perkara ini akan mendorong kepada kesan negatif. Ia akan menyebabkan pesakit mengalami masalah kemurungan. Mereka rasa diri mereka tidak sempurna. Antara kesan positif selepas melakukan pembedahan, pesakit akan rasa lebih yakin diri dan tiada lagi kritikan daripada orang sekeliling. Langkah yang perlu diambil sebelum melakukan pembedahan plastik adalah mengetahui informasi berkaitan pembedahan yang hendak dilakukan, seperti pembedahan sumbing bibir. Antara info yang perlu kita titik beratkan ialah adakah klinik yang kita akan jalani rawatan itu telah mendapat kelulusan pihak yang sepatutnya. Jika ya, kita akan rasa lebih terjamin kerana rawatan tersebut mengikut SOP KKM. Selain itu, kelulusan doktor yang merawat dan kos rawatan yang akan dibelanjakan juga perlu kita tahu supaya tidak berlaku penipuan terhadap mana-mana pihak yang ingin mendapatkan rawatan.
Selain PPUM yang terdapat dalam situasi tersebut, ada juga contoh klinik lain yang mempunyai kelulusan pihak yang sepatutnya, seperti yang berikut. Salah satu sebab kita perlu menitik beratkan hal-hal tersebut kerana proses pembedahan sumbing bibir adalah proses jangka masa panjang dan memerlukan pemeriksaan berkala. Pembedahan kosmetik adalah tujuan untuk meningkatkan penampilan, mencantikkan bahagian-bahagian tertentu seperti wajah dan tubuh badan. Sebagai contoh, treat lift iaitu tanam benang yang dilakukan pada wajah. Treat lift pula merupakan rawatan tanam benang yang sedikit invasif yang bertujuan untuk mengurangkan kenduran dan lipatan kulit di sekitar rahang, pipi dan leher. Rawatan ini adalah rawatan alternatif yang paling selamat dan kurang invasif. Baru-baru ni saya ada layan satu drama bersiri Thailand dan tajuk dia Perfect Match. Ada juga kaitan dengan plastik surgery dalam kecantikan. Nak jadikan cerita, seorang gadis ni yang sangat cantik, kaya. Memang ramai kawan tiba-tiba mendapat kecaman yang sangat luar biasa daripada Instagram dia, di mana netizen mengatakan yang pipi dia lebar, muka dia bulat. Dia rasa sangat-sangat stres tentang kecaman tersebut. Jadi dia terus mengadu dekat best friend dia, dan best friend dia juga terus sarankan untuk melakukan pembedahan. Jadi dia terus decide nak buat thread facelift ni keesokan harinya. Dah tengok kan situasi tadi? Jadi, apakah faktor yang menyebabkan gadis ini membuat pembedahan plastik? Faktornya ialah kerana kurangnya keyakinan diri. Disebabkan kurang keyakinan diri, gadis ini mudah terpengaruh dengan rakannya yang menyuruh dia membuat pembedahan plastik. Selain itu, faktor ini juga memberi kesan apabila dia mendapat komen-komen negatif di media sosialnya. Jadi, apakah kesan selepas pembedahan plastik itu dijalankan? Kesan yang kita dapat lihat ialah perubahan fizikal pada mukanya. Mukanya menjadi bengkak dan merah-merah. Selain itu, kesan yang kita dapat lihat juga ialah hubungan antara dia, ibunya, teman lelaki dan rakannya menjadi renggang. Mereka malu untuk bergaul dengan gadis tersebut selepas pembedahan plastik itu dijalankan kerana mukanya yang begitu. Terdapat cara lain yang boleh kita lakukan untuk mendapatkan wajah yang runcing selain pada thread lifting. Antaranya ialah senaman wajah. Senaman wajah ialah membuat gerakan berulang dan ekspresi yang berlebihan untuk menguat dan mengaktifkan otot muka. Apabila otot muka kita kuat, ia dapat menahan kulit muka kita daripada kendur. Dengan cara ini, fat pads akan terletak pada tempatnya dan menjadikan kulit muka kita lebih tegang dan juga runcing. Ia ialah mengenakan solekan teknik khas yang dinamakan sebagai contouring. Tujuan contouring ialah untuk memberi ilusi pada wajah kita supaya tampak lebih runcing. Alat solekan yang sering digunakan untuk teknik ialah concealer. Pemilihan warna concealer amatlah penting untuk menampakkan tulang pipi kita dan rahang kita nampak lebih jelas. Sebagai kesimpulan, kita mestilah mengamalkan konsep berfikir sebelum bertindak untuk melakukan sesuatu perkara, seperti mengambil tahu tentang kesan pembedahan plastik pada masa akan datang terhadap diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sebagai manusia, kita sewajarnya bersyukur dengan nikmat anggota badan yang Allah SWT telah berikan, kerana setiap ciptaannya pasti ada hikmah. Pembedahan plastik hukumnya haram jika dilakukan untuk kecantikan semata. Tetapi, jika dilakukan untuk merawat kecacatan pada badan disebabkan penyakit, kemalangan, kebakaran dan kecacatan sejak lahir adalah diharuskan. Oleh itu, kita janganlah melakukannya hanya untuk mengikut trend semata-mata.